Goncangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita meneruskan bacaan kita pada bahagian akhir surah Al-Waqiah, dan sudah tentunya semalam kita mengulang kaji pelajaran kita. Harapnya kita mendapat pelbagai permata, menguatkan lagi iltizam kita bersama surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, dan hari ini kita akan melihat kesimpulan daripada surah ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Khabar Ustaz? Bacaan tadi mirip Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Betul Ustaz. Ya. Menyambut Al-Fadil Safas hari ini. Ya, ya. Masya-Allah, subhanallah Ustaz. Ini bacaan yang didambakan, Allah, ya, dan juga harapnya pada tuan-tuan yang berada di mana sahaja yang mengikuti di bumi Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, seluruh dunia, dan juga yang sudah berada di bumi Mekah Ustaz, ya, di bumi Mekah Madinah. Betul, harapnya terus merebut peluang Allah untuk Allah bersama di Masjidil Haram, ya, ataupun mungkin ada yang berada di Madinah untuk meraihkan, ya, menyambut Quran dengan bacaan terbaik di tempat turunnya Al-Quran. Moga-moga Allah terima dan jadikan ini sebagai amalan terbaik Ustaz, ya, 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan halaman akhir daripada surah Al-Waqiah. Bermula daripada ayat 77 hingga 82, kita akan didedahkan, dinyatakan tentang subjek daripada qasam yang kita belajar semalam ataupun minggu lepas, iaitu selepas Allah bersumpah dengan bimawaqi'in nujum, Allah membawakan topik besar, keagungan dan kebenaran Al-Quran. Diikuti pada ayat 83 hingga 87, ketidakmampuan mengembalikan roh jika sudah sampai di kerongkong. Ini sebagai satu cabaran daripada Allah kepada mereka yang mendustakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya pada ayat 88 hingga akhir, keadaan manusia saat sakaratul maut dan tempat kembali setiap golongan daripada mereka. Yang baik akan pergi ke tempat yang baik, yang tidak baik akan mendapat balasan yang setimpal, kerana Allah itu amat adil dalam menguruskan segala hamba-hambanya. Jadi mari sama-sama kita membaca daripada ayat yang ke-77 hingga 87 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time, apa khabar hari ini? Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Moga-moga terus sihat, terus ceria, terus bahagia bersama dengan Al-Quran, dan moga-moga kita dapat terus bersama dengan Al-Quran sehingga ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini, iaitulah di halaman yang ke-537
surah Al-Waqi'ah, iaitu kita nak baca ayat 77 sehingga 87 yes. Sampai ayat 87. Jadi saya nak mengajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan untuk sama-sama kita gemakan, kita baca sama-sama, kita ngaji, kita nak baca dengan bacaan murattal sikah untuk permulaan insya-Allah. Boleh? Angguk tu. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-77 hingga 87 daripada surah Al-Waqi'ah ya, yang kita akan melihat ya Ustaz ya. Kalau minggu lepas kita bercakap tentang satu-satunya sumpah daripada Allah pada ayat yang ke-75 diikuti ayat 76. Allah bersumpah dan Allah menyatakan wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sumpah Allah tentang bimawaqi'an nujum, tempat beredarnya bintang, orbit dan lokasinya itu adalah satu sumpah yang amat besar. Berbeza dengan kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams ataupun surah yang pelbagai surah Wad-Duha wal-laili idza saja, ada waw al-qasam, itu waw sumpah itu tidak disertakan dengan Allah menyatakan wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Maksudnya sila beri perhatian kepada sumpah ini, dan bagi orang-orang Arab yang dapat melihat kepada langit yang luas,
apabila mereka melihat kepada padang pasir, mereka ini ingin berkelana, ya, ingin bermusafir. Mereka tidak ada waste Ustaz, ya. Tak ada waste. Dan kalau zaman sekarang pun ada waste pun tak boleh guna. Betul. Dekat tengah padang pasir. Pasal apa? Pasal kalau waste ini kalau ada jalan tu ada turn left, turn right. Yang ini tidak ada jalan di atas padang pasir tersebut. Jadi bagi tuan-tuan yang sedah pun berada di Mekah, Madinah dalam perjalanan pergi ke Hajj, yang pernah pergi umrah Ustaz, ya, bila kita lihat tepi kiri kanan kalau daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah itu padang pasir, kita akan tahu bahawa orang Arab tak pergi bermusafir waktu siang biasanya. Malam, kecuali lah kalau naik kereta kan, kalau naik unta, naik apa sebagainya, biasanya waktu malam kerana lebih sejuk, ya. Dan pada waktu itu gelap. Dan bila gelap, apakah waste mereka? Iaitu bimawaqi'an nujum, iaitu bintang-bintang yang ada itu sebagai panduan untuk pergi ke mana sahaja tempat, dan mereka pakar Ustaz, ya. Dan kalau tidak ada nujum itu, maksudnya seperti zaman sekarang tak ada waste Ustaz. Pergi ke tempat yang asing tak ada waste, maksudnya kita akan berpusing dan orang tersesat di padang pasir Ustaz. Lagi mencabar, ya, lagi mencabar kalau katakan kita sesat di tengah Kuala Lumpur. Baik. Jadi selepas Allah beritahu tentang perkara itu, Allah menyatakan innahu laqur'anun karim. Inilah topiknya. Topik yang perlu kita fikirkan, sesungguhnya Al-Quran, benar-benar Al-Quran itu adalah amat mulia. Surah Al-Waqiah ini turun di tengah-tengah Mekah Ustaz, ya. Maksudnya dah lama dah Quran ini ada, tetapi orang-orang di Mekah itu, orang-orang musyrik yang ada, disekolahkan semula tentang kemuliaan Al-Quran. Mengapa? Kerana bercakap tentang Quran ini, ia adalah suatu sumber yang mulia. Dan macam mana kalau kita di tengah padang pasir Ustaz, ni kita harapkan ketika wukuf di padang Arafah, kita mabit di mana Ustaz, ya? Muzdalifah, ya, bila tengok kepada langit itu, satu kalau kita tengok sekaligus kita rasa macam bintang, okey. Tapi kalau kita tengok makin lama bintang tu kita rasa makin jauh, ya. Makin jauh. Pasal apa? Pasal memang jauh pun, ya. Tapi kalau kita sekali pintas, macam sekali lalu saja kita rasa macam ia adalah dekat. Quran ini tengok sekali lalu Ustaz, ya, rasa macam alah ini dah baca dah, kan. Qul huwallahu ahad, alah baca dah. Waqiah, saya dah baca dah, ya. Kalau fasabbih bismi rabbikal azim, dah baca dah. Tetapi bila kita cuba untuk melihat, memberi masa seperti mana kita memandang kepada bintang, apa jadi? Kita akan rasa bintang itu amat indah, ya, dan ia makin lama makin jauh Ustaz. Makin jauh pasal memang sebenarnya jauh. Dan memang Allah cakap bahawa fi kitabim maknun, kitab ini adalah terpelihara dari Lauh Mahfuz. Maksudnya kitab ini bukan sekadar tu dicetak dekat kedai ke, beli kat kedai, beli boleh ambil daripada rak, itu kita rasa dekat, tapi sebenarnya isinya itu datang daripada langit yang 7. Ya, maksudnya amat jauh, amat istimewa. Dan apabila seseorang itu makin memberi masa Ustaz, memberi masa kepada Al-Quran, dia tengok satu-satu ayatnya, tadabbur seperti yang tuan-tuan laksanakan. Bila kita dah tadabbur, tuan-tuan baca balik semula dalam solat fardu, dalam solat tahajud masing-masing, kesannya ialah kita akan nampak bahawa Quran ini, satu ayat itu bukan sekadar sambil lalu sahaja, tetapi ia adalah sesuatu yang amat berharga. Makin lama makin kita rasa dia adalah amat suci Ustaz. Dia amat berharga dan mempunyai makna yang amat mendalam, seperti bintang itu jauh yang sukar digapai. Dan apa yang ada dalam Al-Quran ini kita dah faham, tetapi kita tahu ada lagi kefahaman permata yang lebih indah cahaya bila kita menatap dan mentadaburnya. Jadi ini yang Allah nyatakan pada ayat 87 ataupun 78 dan ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang ataupun yang disucikan. Ada beberapa kefahaman. Satu, ia merujuk kepada hanya para malaikat sahaja yang boleh bersama Al-Quran. Tapi lebih daripada itu, orang yang membersihkan hati Ustaz, ni bukan hati yang dah bersih, tetapi orang yang mutahharun ini orang yang sedang membersihkan hatinya. Dia berdosa tetapi ingin membersihkan dirinya, maka ia mampu untuk mendapat manfaat daripada Al-Quran. Ya, selain daripada terjemahan ayat 79 ni, orang yang ada wuduk saja boleh pegang Quran yang tidak ada terjemahan. Itu pendapat yang ketiga. Jadi perkara ini penting kepada kita. Pelajarannya apa? Kita kena selalu bersihkan diri kita dengan wuduk, bersihkan hati kita. Bila melihat Al-Quran ini, kita tahu ia mulia. Bukannya kita datang dengan sikap bahawa Quran ini
ini 1400 tahun punya formula, ini daripada tanah Arab, sesuai orang Arab sahaja, bukan untuk saya, ataupun merasakan bahawa Quran ini adalah banyak bercakap pasal pasal neraka. Dengan sikap Quran itu tidak mulia, maka seseorang itu tidak dapat menyentuh isi yang ada di dalamnya, sehingga kan orang lain dapat hidayah, seseorang itu mungkin terjauh daripada hidayah yang diberikan. Tanzilum mir rabbil alamin, ayat yang ke-80, diturunkan daripada siapa? Daripada Tuhan sekalian alam. Kita sudah pun berbincang dalam surah As-Sajdah pun lebih kurang ayat begini Ustaz ya. Tetapi bila diletakkan di sini nak menunjukkan apa? Allah suka kepada orang yang membersihkan diri dan dalamannya. Quran ini diturunkan daripada Rabbil Alamin yang mencipta, menjaga alam ini cantik ya, bercahaya, indah. Maka Tuhan yang sama turunkan Quran untuk mencantikkan salah satu daripada makhluknya, namanya manusia Ustaz. Ya, yang lain semua dah cantik dah, tersusun dah cantik, langit, bumi dan sebagainya. Kita tengok pemandangan di mana-mana kita pergi melawat Ustaz kan, cantik. Sebenarnya dia akan jadi lebih cantik bila ada manusia yang menggunakan anugerah daripada Rabbil Alamin. Ya, tetapi ada manusia yang kata alah, sebenarnya Quran ni tak ada apa. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, ya, iaitu apakah kamu menganggap remeh berita daripada al-Quran. Mudhinun ini dia pasal dia rasakan bahawa Quran ni tak ada apa Ustaz. Dia macam omong kosong, hadis kan, hadis yang tidak ada maksud, tidak penting, hanya sekadar hiburan. Itu adalah tanda bahawa seseorang itu ada masalah hati dia, tak mutahharun ya, dan dia tidak mengagungkan kepada Rabbil Alamin, ayat yang sebelumnya. Jadi dia adalah ayat yang saling berkait, dan lebih daripada itu apa yang berlaku, ayat 82 sebagai satu peringatan kepada kita yang kita nak baca ayat 82 sehinggalah kepada ayat 85 sekali lagi, agar kita dapat sama-sama melihat bagaimana cabaran Allah kepada mereka yang merasakan Quran ini tidak penting, tak payahlah dijadikan BFF Ustaz. Ya, dia kalau orang travel tu BFF-nya adalah bintang. Subhanallah. Maka kita nak berjalan ke akhirat, BFF-nya Quran. Allah. Di situ sumpah dan juga apa yang Allah nyatakan pada ayat 77. Kita baca ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-85. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ulang bacaan kita ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-85 insya-Allah. Sekali lagi nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita baca sama-sama ayat 82 hingga 85 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 82, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya. Salah satu rezeki yang Allah berikan bintang. Ya, tetapi ada orang kata bahawa hujan yang turun ini pasal bintang. Masya-Allah. Ya, sebenarnya yang turunkan hujan itu adalah Allah. Ya, Allah jadikan bintang, Allah jadikan segala apa yang ada ini untuk manusia. Tetapi ada manusia yang dia kagum pada bintang, sembah bintang. Allah. Ya, dia kagum pada matahari, sembah matahari. Inilah yang dinyatakan orang diberi rezeki tetapi kamu
mendustakannya. Allah bagi langit, Allah bagi bumi, Allah bagi macam-macam, tetapi yang macam-macam itu yang disembah ya, dan mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kalau begitu falaula idza balagatil hulqum, iaitu pada ayat 83, maka mengapa tidak kamu halang nyawa telah sampai ke kerongkong. Kalau kamu rasa macam ada benda lain yang boleh kawal segala-gala perkara ini, kalau dah sampai nyawa ke sini, sila kawal. Ya, pasal nak ceritanya ialah menyembah kepada Tuhan selain daripada Allah, didustakan Allah, maka sila minta selain daripada Allah ini untuk mengawal nyawa bila dah sampai ke hulqum. Wa antum hayina idzin tanzurun, dan kamu pada waktu itu melihat, stare ustaz ya, bahasa Inggerisnya lah, tengok anak, tengok pada suami, isteri, pada saudara yang datang baca Yasin, tengok je lah. Itu saja yang boleh dibuat pada waktu itu. Padahal sebenarnya kalau kamu rasa bahawa ada Tuhan selain daripada Allah ini yang kamu dustakan, minta tolong daripada mereka. Tak mampu. Yang berkuasa pada waktu itu siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang lebih dekat sebenarnya, yang kamu lihat sebenarnya rasa macam sanak saudara, tetapi yang paling dekat adalah Allah ustaz ya. Tapi kamu tidak melihatnya. Allah menemplak perkara ini ya, kerana apa? Kerana nak bercakap tentang keimanan ini perlu diberikan kepada yang selayaknya. Falaula in kuntum ghayra madinin, pada ayat 86, mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi bila tidak meletakkan Tuhan sebagai sumber segala-galanya, sumber agama juga ya, bintang dan juga Quran yang kita dah tengok sebentar tadi, Allah kawal bintang, Allah jugalah yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan agama. Kalau ianya tidak diperhatikan dengan benar, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Kembalikan balik nyawa tersebut jika kamu adalah orang yang betul, yang kata bahawa bintanglah yang menyebabkan turun hujan. Ya, ada orang dia faham bahawa dengan bintang itu yang menyebabkan dia tuah lahir Januari ke Februari ke dengan bintang. Padahal bintang yang ada itu bagi orang yang bermusafir, dia gunakan sebagai hidayah perjalanan, dan kita ada Quran, dapatkan hidayahnya, pergi ke syurga, bukannya bergantung kepada makhluk menentukan nasib kita. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu Salia ya, memasukkan ataupun membakar 25 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang dinyatakan pada ayat 94 yang kita akan baca pada hujung nanti. Wa tasliyatu jahim, iaitu mereka yang dibakar di dalam jahim. Mengapa? Kerana mereka ini adalah orang yang mendustakan, menafikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita membenarkannya, bintang itu sebagai panduan bagi orang yang bermusafir, kita yang safirun abirun ini sedang melintas di atas dunia ini juga jangan lupa mengambil bintang permata daripada Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Duhai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Safas Allahu akbar. Bila Ustaz Fas cerita tadi melihat bintang,
melihat gugusan bintang dan sebagainya. Saya teringat 2012 Ustaz ketika saya mengerjakan haji daripada Arafah, malam macam tu bergerak ke Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah. Dalam jutaan manusia itu ramai juga, hanya beratapkan langit. Sambil mengutip anak-anak batu di Muzdalifah tu dengan mak, dengan ayah kan, dengan isteri kan. Subhanallah, memanglah mata kita melihat keindahan bintang, dan masa tu juga melihat betapa jauhnya Masjidil Haram kat depan kita, dan memikirkan besok akan bermula melontar jamarat. Jadi subhanallah, kita seluruh keluarga besar My Quran Time ingin mendoakan dan mengucapkan selamat berangkat kepada Duyufur Rahman, buat guru kita Al-Fadhil Safas yang sekejap lagi akan berangkat jam 3 Safas, insya-Allah. Subhanallah, meninggalkan saya, meninggalkan Ustaz Tir. Bahkan itulah sebenarnya falsafah, antara falsafah haji Safas, berkorban, meninggalkan harta, anak isteri, kerja. Dan itulah sebenarnya menyahut ayat seruan ayat yang kita akan baca selepas ini Ustaz, ya. Fa amma in kana minal muqarrabin, kan. Pasal bila meninggalkan itu sebenarnya nak mendekatkan diri, kan. Masing-masing di kalangan tuan-tuan di tempat masing-masing Ustaz, ya. Ada yang mendekatkan diri dengan pergi haji, ada yang mendekatkan diri dengan puasa hari ini, ada yang bersedekah, korban, ya. Semua orang sebenarnya mencari peluang untuk muqarrabin Ustaz, mendekatkan diri sikit kepada Allah, bukan terus Ustaz, kan. Kita tahu kita ada banyak kesilapan dalam hidup kita ni, tapi harapnya bagi saya lah juga, kan, nak pergi ke haji ni, moga-moga ianya sebagai peluang apa-apa yang silap itu diampunkan dan makin dekat lagi dengan Allah, dan juga kepada semua kita semua yang berada di mana jua yang menonton pada hari ini, pada bulan Zulhijjah yang mulia ini, insya-Allah. Jadi kita doakan tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita semua doakan moga-moga Al-Fadhil Safas dan seluruh jamaah nanti dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan. Lama Ustaz Fah tinggal kita nanti tapi tak apa, Al-Quran akan tetap bersama dengan kita, dan kita doakan Ustaz Fas kembali dengan sihat semua. Amin. Untuk terus bersama dengan kita dalam My Quran Time. Kita singgah jap ke ruangan tajwid. Hari ini kita nak melihat huruf ha Ustaz Fas. Ha pedas. Ha spicy ya. Haji ni. Haji. Subhanallah. Iaitulah menjelaskan huruf ha yang berbaris depan dalam ayat ini, iaitu dalam ayat yang ke 83. Mari kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Sadaqallahul Azim. Iaitulah kalimah al-hulqum. Kita jelaskan huruf ha. Pertama sekali kita kena kenal dulu dekat mana tempat keluar. Tempat keluar huruf ha, iaitulah dalam ruangan rongga kerongkongan kita ini. Huruf ha terletak di tengah kerongkong kita, ataupun halqum kita ni di tengah, iaitu huruf ha dan juga huruf ain. Ha dan juga huruf ain. Jadi bila kita sebut tu kita kena jelaskan idza balaghatil hu, al hu, hu ha hi, al hulqum. Cuba 1 2 3. Al hulqum. Terbaik. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak kita ulang kaji huruf ha dan dapat kita memperbaiki terus bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba dan selamat menyemak dengan guru-guru kita. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star, ya. Sama-sama kita menyemak huruf ha Ustaz, ya. Ha, hajj, ya hajj, ya hajj. Masya-Allah. Itu adalah pengalaman yang indah, insya-Allah, pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Bagi semua yang menjadi Duyufur Rahman, kita doakan yang terbaik, dan yang berada di negeri tanah air masing-masing, kita imarahkan, kita gemakan, ya, lafaz untuk kita takbir Ustaznya, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan rebut peluang yang ada 10 hari yang terawal ini untuk kita membuat lebih banyak kebaikan. Dan kita buat kebaikan ini untuk apa? Allah nyatakan pada ayat yang ke-88 yang kita ingin baca hingga ayat 96 mengakhiri surah Al-Waqi'ah. Sambut Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak mengakhiri surah Al-Waqi'ah bermula ayat yang ke-88 sehingga ayat yang ke-96.
menutup surah Al-Waqiah pada hari ini insya-Allah. Mari kita sama-sama baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat 88 hingga 96 sebagai kesimpulan akhir daripada surah Al-Waqiah Ustaz ya. Bila Allah menyatakan fa amma in kana minal muqarrabin, dan adapun termasuk dia daripada golongan ataupun orang-orang yang dekat. Yang muqarrabin ini adalah orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang berbuat begini, as-sabiqun as-sabiqun, di awal surah Al-Waqiah ini, mereka ini Allah nyatakan farauhun wa raihanu wa jannatu na'im, iaitu balasannya yang pertama farauh. Rauh ini adalah rahmat Ustaz ya. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa mendapat kasih sayang daripada Allah walaupun perlu bersusah-susah Ustaz. Muqarrabin ini nak baca Quran, nak pergi ke haji Ustaz kan, nak pergi umrah ini, meninggalkan apa yang patut ditinggalkan kerana nak mendekatkan apa yang patut didekatkan, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak mendekati, ada perkara yang perlu dijauhkan kerana Allah, maka Allah kata yang pertama dapat rahmat, yang keduanya raihan, iaitu kerehatan ya, rezeki yang baik, dan wajannatu naim, iaitu penuh dengan nikmat di syurga nanti. Kerana apa? Di dunia ini mungkin kalau pergi ke haji Ustaz ya, ataupun kita nak baca Quran, nak berjuang, kita kena korbankan sedikit kegembiraan ataupun rauh sebentar tadi ya. Kita kena korbankan raihan, iaitu rehat banyak-banyak kan, kalau katakan mabit ke ataupun apa, kalau katakan wukuf di padang Arafah Ustaz ya, kena boleh je rehat tidur daripada Zuhur sampai Asar sampai Maghrib, tapi rugilah berada di tempat yang baik ya, pada masa yang baik. Walau katakan tuan-tuan di Malaysia pun sama-sama Ustaz ya, kita perlu manfaatkan masa itu untuk banyakkan berdoa, dan itu ganjarannya raihan di akhirat nanti, kerehatan dan rezeki. Wajannatu naim, penuh dengan nikmat. Kalau katakan Ustaz bila 2012 Ustaz ya, katanya ada orang yang makan nasi kotak. Allah, betul kan, betul kan? Betul, dan ada yang rasa macam mengapa begini, tetapi rupa-rupanya dengan niat
muqarrabin, nak menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Moga-moga tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang telah menunaikan haji mabrur Ustaz ya, dan juga bagi Duyufur Rahman yang dalam perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, Allah nyatakan lagi fasalamun laka min ashabil yamin, iaitu salam kesejahteraan kepada kumpulan kedua namanya ashabul yamin yang kita belajar awal surah Al-Waqiah, di mana salam kesejahteraan, tidak ada lagi sakit-sakit panas Ustaz ya. Ini yang Allah cakap wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin. Tapi kumpulan ketiga Allah kata kalau mereka ini yang mendustakan, mereka dalam kesesatan. Kalau tuan-tuan perasan pada ayat yang ke-51 Allah mulakan dengan Allah kata apa? Ayat 51 thumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun. Tapi di sini hujung ini Allah terbalikkan. Pasal ini dah di akhirat, tadi di dunia. Di akhirat orang-orang yang pendusta ini mereka dhal Ustaz, sesat. Yang awal dekat dunia kerana sesat mereka mendustakan nabi, mendustakan Quran, kata Quran ni tak penting, mudhinun ya, Quran ini tak percayalah. Kerana sesat mereka tak ada ilmu, mereka menyesatkan ataupun mendustakan perkara yang baik, maka kesannya bila menjadi mukadzibin ini terus mereka berpusing-pusing. Berpusing-pusing kalau kita tengok apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Waqiah ini, yatufun maksudnya mereka berpusing-pusing mencari airnya panas. Allah ulang lagi sekali, fanuzulum min hamim. Mengapa ulang sekali lagi tentang air panas ini? Kalau dekat Mekah Ustaz cerita Ustaz ya, mandi pun tengok air nak mandi pagi panas, siang panas, kalau musim panas. Itu pun dah mencabar Ustaz ya. Tetapi moga-moga itulah muqarrabin, ganjaran pada yang berkorban mendekatkan diri pada Allah. Tetapi kalau tidak sanggup berkorban ya, tidak mahu berkorban, tidak mahu mendekatkan diri pada Allah, fanuzulum min hamim, iaitu dia punya minuman permulaan Ustaz. Kalau dapat air zam-zam sejuk kan, dapat minuman yang segar, jus ke, subhanallah Ustaz kan. Tapi ini permulaannya air panas yang mendidih ya, amat tak tahan Ustaz, tak tahan. Dan Allah cakap perkara ini sebagai satu affirmation ya, untuk menegaskan kepada kita jangan pandang belakang untuk kita menjadi ashabul yamin ataupun muqarrabin dalam ayat surah Waqiah. Wa tasliyatu jahim, dibakar dengan api neraka. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin, inilah sebenarnya yang perlu diyakini. Kita ulang ayat 95 dan ayat 96 kerana dua ayat ini adalah ayat yang meneguhkan keyakinan, dan ayat 96 ini ada kaitan dengan rukuk kita. Tuan-tuan yang kan kita rukuk ya, apa kaitan dengan ayat 96? Tolong tuliskan di ruang Facebook itu dahulu. Sambil itu kita baca ayat 95, 96 sebagai penutup surah Al-Waqiah bersama Ustaz Tamiz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, subhanallah, kita nak baca dua ayat 95 dan juga 96. Moga-moga kita termasuk dalam golongan kalangan orang-orang ashabul yamin, golongan Allahu akbar. Mudah-mudahan, Allahumma amin, kita doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-95. Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar-benar. Apa keyakinan itu? Bahawa sebenarnya ada balasan kepada ashabul masy'amah ataupun ashabul shimal. Betul. Ada ganjaran baik kepada ashabul yamin, ada ganjaran yang lebih tinggi kepada muqarrabin ataupun as-sabiqun as-sabiqun. Ini yang patut diyakini. Bukannya ada orang kata mesti dapat 10A, mesti jadi orang yang kaya, jutawan, bilion contohnya lah Ustaz ya. Nak jadi kategori itu, rupanya Allah kata dalam surah Waqiah, jadilah satu ataupun dua, jangan jadi kategori ketiga. Itu perjuangan bagi setiap
ibu, ayah, ketua keluarga, pemimpin negara nak pastikan bagi rakyat, bagi ahli keluarga sama ada as-sabiqun as-sabiqun ataupun ashabul yamin. Jangan sampai anak kita ataupun ahli keluarga kita ini menjadi ashabus shimal, ya, iaitu mereka yang mendustakan, yang berada dalam kesesatan. Dan ini adalah perjuangan. Cikgu-cikgu kena beritahu, ya, selain daripada nak dapat 10A, nak dapat 5A ke apa sebagainya, tolong beritahu macam mana kita nak jadi as-sabiqun as-sabiqun sebagai seorang engineer contohnya, ustaz, kan? Sebagai seorang cikgu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, boleh jadi as-sabiqun as-sabiqun, pengawas boleh. Dengan apa? Bersegera untuk membuat kebaikan ataupun menyokong kepada kebaikan-kebaikan yang ada, bukannya orang-orang yang mengajak ataupun menghalang daripada kebaikan yang ada. Maka Allah menyatakan ini keyakinan yang benar-benar perlu diambil. Dan fasabbih bismi rabbikal azim, tadi kita ada bincang tentang nujum, ustaz, ya, bintang, dia mawaqi', tempatnya tetap, dia menjadi panduan kepada orang yang nak berjalan dan tidak sesat. Kita ada Quran, tapi Quran ini mesti dipasakkan, ustaz. Quran nak dipasakkan di bumi ini pada siapa? Mereka yang baca fasabbih bismi rabbikal azim, iaitu mereka yang rukuk, yang solat pada setiap masa dengan Quran. Puncak kepada Quran ini, puncaknya ialah dengan kita berrukuk dan sujud. Dalam solat kita itu kita baca Quran, maka kita duduk di bumi, tetapi kejayaan kita itu melangit sehingga sampai ke bintang, dan lebih daripada itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Cara bagaimana kita nak meluaskan rezeki. Tadi pada ayat yang ke 72 ada cakap wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Siapa baca surah Waqiah ini rezekinya akan diluaskan. Kerana apa? Kerana dia tak berani untuk dustakan rezeki-rezeki daripada Allah. Allah tambah, Allah tambah. Jadi bila Allah tambah di dunia lagi, orang ini tak ada menafikan apa? Rezeki dapat keluarga. Contohnya rezeki dapat apa, ustaz? Dapat ustaz pergi haji dulu, ustaz, kan? Rezeki. Betul. Rezeki tak ada pula kata dulu tak best lah, kan? Pergi umrah tak best lah dengan keluarga, dengan anak. Apa yang baik itu dia cuba untuk hargai dan kemudian baiki lagi. as-sabiqun as-sabiqun, bergerak lagi ke depan. Orang inilah sebenarnya yang bila ada masalah, dia bukan mengadu kepada manusia cepat-cepat, tetapi mengadu kepada Allah dan terus rukuk. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maksudnya apa? Selalu menyucikan Allah, memuji Allah. Ya Allah, yang kotornya saya, ya Allah. Yang sucinya engkau, subhana rabbiyal azim. Itu ustaz, yang kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita tak ada tambah sikit. Tetapi Nabi ada baca subhana rabbiyal azim kerana engkau azim, ya Allah. Engkau azim. Sebagaimana azimnya qasam yang dinyatakan pada ayat yang ke 76, ya. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Kan perkataan azim keluar, ustaz, ya. Maka akhir sekali Allah kata sebenarnya memang sumpah itu adalah besar, ia datang daripada Tuhan yang maha suci, yang maha hebat, meletakkan bintang Quran, dan akhirnya rukuk, sujud, solat itu pada diri setiap tuan-tuan yang membaca surah Al-Waqiah. Itulah formula rezeki luas. Bukannya baca surah Waqiah terus jadi kaya, ustaz, ya. Tetapi dengan baca surah Waqiah, makin lama hati kita makin luas, sampaikan menatap bintang, bukan sekadar lihat begitu saja, tetapi menyebabkan kita makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, memelihara kesucian Al-Quran dengan membaca, belajar, amalkan dan sebarkan mesejnya, kerana ini cara kita memuliakan innahu laqur'anun karim. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa bertaubat mohon keampunan agar perolehi pengakhiran hidup yang baik, seperti mana pada ayat yang ke-83-84. Dan kita pasakkan keyakinan berita tentang hari kebangkitan, perhitungan muqarrabin ataupun ashabul yamin, ashabul shimal adalah real, benar-benar, dan kita berusaha dengan sama-sama kita menobatkan Quran dalam diri kita. Sama-sama kita berdoa, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang diampunkan dosa kami dan diradai oleh-Mu ya Allah. Husnul khatimah, jangan Kau akhiri kehidupan kami dengan seburuk pengakhiran, su'ul khatimah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenan doa kami ya Allah. Selamatkan duyufur Rahman, permudahkan perjalanan mereka, kurniakan haji yang mabrur kepada mereka. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya melainkan syurga ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kepada tuan-tuan sekalian pada 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah ini. Teruskan berdoa, teruskan bersama menambah amal, terutama di dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin beritahu pada Allah bahawa saya ingin memperjuangkan innahu laqur'anun karim, dan tuan-tuan yang ada cadangan melaksanakan program berkaitan dengan Al-Quran, sila berhubung dengan nombor yang ada untuk sama-sama kita meluaskan lagi. Kita berazam 10 hari yang terawal Zulhijjah ini adalah peluang kita makin memasakkan ataupun meletakkan target Quran kita benar-benar dalam hati menuju ilahi, insya-Allah. Sama-sama kita bertemu lagi dengan dalam episod akan datang bersama Ustaz Tirmizi, Ustaz Tirmizi dan juga Al-Fadil Prof Dr. Sanusi dan juga Dr. Arif Musa ya dalam episod-episod akan datang, dan doakan saya terus dapat bersama tuan-tuan sekalian. Ustaz, jangan lupa doakan kami semua, insya-Allah. Amin. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.